Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita manjat rasa syukur kehadirat Allah di atas limpah kurnia Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kekuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita di atas landasan kebenaran. InsyaAllah pada hari ini kita sambung perbincangan kita, muka surat 37, perkara yang ke-24, yang menjadi lambang akidah Islamiah dan umum terkenal oleh kaum muslimin dengan nama kalimatul tauhid, kalimah ikhlas dan kalimah taqwa, ialah kalimah la ilaha illallah, yang ini tiada Tuhan selain Allah. Kalimah ini merupakan revolusi terhadap penguasa-penguasa dunia yang bersikap sewenang-wenangnya terhadap berhala dan pujaan-pujaan yang lain, baik berupa kayu, batu, manusia dan sebagainya. Kalimah ini menjadi panggilan tepat untuk membebaskan manusia dari kebodohan manusia, diperbodohkan oleh siapa dan apa yang diciptakan oleh Allah. Seruan yang berisi supaya merendahkan diri hanya kepada Allah dan memandang hukum dan perintah Allah di atas dari segala. Kalimah ini menyatukan manusia dengan manusia dan menyatukan manusia dengan alam semesta. Di sinilah terletaknya kemerdekaan yang sebenarnya. Baik, dalam bab ini kita bincang tentang kalimah yang menyatukan manusia ataupun kalimah yang menyatukan insan. Kalimah ini disebut sebagai kalimatul thayyibah ataupun kalimah tauhid. Semua para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bawa kalimah yang sama, iaitulah kalimah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah ini mesti diucapkan dengan ikhlas. Kalau dia tak ucap dengan ikhlas, kalimah ini tak diterima sebagai kalimah tauhid. Kerana datang daripada hati yang ikhlas, terima, redha, mengakui. Kalau dia tak ucap dengan ikhlas, nanti dia masuk kumpulan yang disebut sebagai munafik. Disebut kat lidah saja tapi dia hatinya tak beriman. Jadi dia mesti disebut dengan penuh keikhlasan. Bila disebut ikhlas, maknanya apa? Ikhlas dengan mengharapkan agar apa yang dilakukan nanti mesti mematuhi perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah inilah yang membebaskan manusia. Sejarah membuktikan manusia sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ni hidupnya bagaimana? Hidupnya tidak berdiri atas satu kalimah yang sama. Mereka berdiri atas kasta, mereka berdiri atas puak, mereka berdiri atas kumpulan-kumpulan, golongan-golongan, kaum-kaum, bani-bani tertentu. Akibat daripada itu, maka kita lihat bagaimana manusia mengagungkan manusia. Ada manusia yang dijadikan hamba kepada manusia. Ada manusia yang memperhambakan dirinya kepada makhluk. Ada manusia yang diperbodohkan oleh makhluk. Ada manusia yang membiarkan dirinya diperbodohkan oleh benda-benda yang dicipta oleh makhluk. Datang Rasul bawa pembebasan ini, iaitu manusia tak boleh tunduk dengan manusia. Manusia tak boleh tunduk dengan makhluk-makhluk lain. Dia mesti tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalimah ini, bila datang kalimah ini, penguasa-penguasa, pembesar-pembesar, raja-raja, pemerintah-pemerintah rasa gusar. Sebab apa dia gusar? Sebab dia rasa bahawa kalimah ini akan menyebabkan dia kehilangan kekayaan, dia akan hilang kekuasaan, dia akan hilang apa yang dimiliki. Nabi SAW bawa kalimah ini menyebabkan bangsa Quraisy yang mana memonopoli perniagaan di bumi Mekah
yang mana memonopoli golongan-golongan hamba, mereka akan rasa terancam. Sebab kalimah ini meletakkan manusia pada kedudukan yang sama. Tidak kira warna kulit, tidak kira keturunan apa, tidak kira tinggi dan rendah, tidak kira pangkat dan apa juga keturunannya. Semuanya pada sisi Allah adalah sama. Dia jadi susah. Sebab itu berlaku penentangan terhadap risalah yang dibawa oleh para rasul. Kalimah ini menyebabkan orang-orang yang ada personal interest, ada kepentingan peribadi, dia rasa terancam. Dia rasa terancam. Sebab itu kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah yang dibawa oleh para rasul, semua rasul bawa kalimah sama, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membebaskan manusia daripada benda ni lah. Manusia kena kenal bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Bila dia kata tak ada Tuhan selain Allah, maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh melakukan apa-apa penyembahan, tidak boleh melakukan apa-apa pengharapan, tidak boleh melakukan apa-apa permintaan, melainkan hanya kepada Allah. Kita sampai tak pada kedudukan itu? Itu yang nak nilai kalimah tauhid kita, sampai tak kita kepada kedudukan itu? Bila kita mengadu dengan Allah. Kita cerita juga dengan orang, tapi bila kita mengadu, sungguh-sungguh mengadu dengan Allah. Kita minta nasihat orang, kita minta pandangan orang, tapi yang sungguh-sungguhnya dengan Allah. Contoh, cuba tengok satu peristiwa yang berlaku kepada Aisyah. Peristiwa fitnah yang berlaku kepada Aisyah, peristiwa yang dahsyat. Fitnah, katanya Aisyah melakukan curang. Nabi SAW, cerita tu panjang, saya nak pendek, saya nak bawa satu episod saja. Nabi SAW bila mana perkabaran cerita fitnah ini jadi buah mulut orang, Nabi tu tak tahu nak buat apa, diam. Nabi hantar Aisyah balik, duduk rumah Abu Bakar As-Siddiq, duduk rumah bapak dia. Katanya Nabi tak hantar Aisyah balik hampir telefon. Ada riwayat kata sampai 3 bulan. Lama tu 3 bulan. Aisyah duduk di rumah Abu Bakar, duduk rumah bapak dia, menangis dan tidak makan. Sehingga dah sampai satu peringkat Aisyah baring, dah letih sangat sebab tak ada tenaga. Rasa sedih yang amat sangat atas fitnah yang melanda, dia menuduh Aisyah terlibat dengan perlakuan curang. Satu hari setelah hampir sebulan, hampir lama dah, Aisyah duduk dengan Abu Bakar. Nabi SAW pergi jumpa Aisyah. Lalu Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sekiranya betul lah kamu ni melakukan kesalahan, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Bertaubatlah kamu kepada Allah. Sekiranya kamu tidak melakukan perkara yang difitnah itu, nescaya Allah pasti mendatangkan beritanya ataupun azabnya kepada orang yang buat fitnah. Bila Nabi sebut macam tu pada Aisyah ni sedihnya dia baring di atas katil, dah tak boleh bangun, sampai dia selimut diri dia menangis. Aisyah bangun. Aisyah kata, ya Rasulullah, ungkapan kamu ni seolah-olah kamu tidak mempercayai aku. Berat Aisyah sebut macam tu. Kalau ungkapan kamu ni makna kamu tak percaya dekat aku. Sebab itu kamu kata, kalau betul aku salah, kamu suruh taubat. Dan kalau aku tidak melakukan demikian, maknanya azab itu akan datang kepada orang yang tuduh. Seolah-olah ungkapan ini kamu ni tak percaya dekat aku. Nabi tak boleh nak jawab. Aisyah sebut macam tu, Nabi pun terdiam. Maka kata Aisyah kepada bapaknya Abu Bakar, wahai bapak aku, dengarlah apa yang dikata oleh Rasul SAW. Aisyah pun tarik selimut, nangislah dia. Sebab harapannya dia itu ialah Rasulullah percaya kat dia. Tak ada siapa percaya. Sehinggalah pada masa itu datanglah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dah lama baru datang wahyu Allah. Seorang sahabat Nabi bersama dengan Nabi kata, ketika turunnya wahyu, kami boleh tahu ini ada satu berita berat yang sampai, kerana Rasulullah ni bila datang wahyu dia akan berpeluh satu perkabaran yang berat.
Kata sahabat ketika Nabi duduk sebelah aku itu, aku merasakan beratnya wahyu ini sehinggalah lutut Nabi ataupun paha Nabi yang bertindih dengan aku rasa nak patah kuatnya, sehingga mencurah-curah ataupun menitik-nitik peluk Nabi SAW. Suasana dalam bilik itu, mereka tahu ada perkabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi kata, bergembiralah kamu wahai Aisyah, kerana sesungguhnya Allah telah menurunkan perkabaran bahawa kamu ini tidak berlaku curang. Aisyah ni bila dengar macam itu, dia gembira sangat-sangat. Lalu berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, wahai Aisyah, ucaplah terima kasih kepada Nabi SAW, ucaplah syukur kamu kepada Nabi. Apa kata Aisyah? Dia kata, sesungguhnya aku tidak akan mengucap syukur kepada Nabi, tetapi aku hanya akan mengucap syukur hanya kepada Allah. Berat kita tengok ni. Saya akan hanya mengucap syukur hanya kepada Allah. Saya tidak akan mengucap syukur kepada Rasul. Syukur hanyalah kepada Allah. Lalu kata Aisyah, dia kata, wahai suami aku, sesungguhnya aku hanya berharap moga-moga datang perkabaran di dalam mimpi kamu, iaitu aku antara orang yang tidak terlibat dengan perkara curang. Aku tidak pernah sekali menyangka sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya untuk membersihkan aku. Apa ayat tu tuan-tuan? Ni homework tu tuan-tuan pergi cari. Saya bagi je kat ni, suruh cari. Pergi cari surah apa, ayat apa. Kena cari tuan-tuan, kena mengaji ni suruh-suruh. Kalau kita cari kita mudah ingat. Pergi cari surah apa, ayat apa, wahyu yang turun itu yang membersihkan Aisyah daripada berita curang. Lalu makna kata Aisyah gembiranya dia kerana turun satu wahyu merakamkan dalam Al-Quran untuk membersihkan Aisyah. Dan Aisyah sebut bahawa dia hanya akan menyatakan syukur kepada Allah. Terima kasih bolehlah kepada Nabi. Inilah tuan-tuan dikatakan bagaimana kalimah tauhid yang telah dididik oleh Nabi SAW, sehingga Aisyah boleh beza di antara nak bersyukur kepada siapa, nak ucap terima kasih kepada siapa. Sebab tu kita kena hati-hati. Jangan nak bersyukur dengan pemimpin yang telah kita lantik. Hati-hati kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih dia boleh lah. Ada perbezaan di antara terima kasih dan syukur ni. Syukur ni bahaya kan? Jadi kita kena beza, boleh beza. Bersyukur hanya kepada Allah. Sebab tu ada sujud syukur, ada sujud terima kasih. Tak ada sujud terima kasih, sujud syukur. Sujud syukur, bersyukur ke atas nikmat Allah, ya. Jadi kalimah tauhid mesti boleh bawa kita macam tu. Kita boleh beza di antara kalimah inilah yang membebaskan manusia, mempertuhankan manusia. Yang pentingnya kita hanyalah kita letak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah inilah yang meletakkan manusia ini dinilai yang tinggi pada pandangan Allah. Selagi manusia untuk mengagungkan manusia, takut kepada manusia, maka kalimah tauhid dalam diri tak kuat. Sebab tu orang yang beriman dengan kalimah tauhid, dia tidak akan menyembah manusia, tak akan sembah berhala, tak akan menyembah ciptaan-ciptaan manusia, dan tidak akan menyembah ciptaan-ciptaan Allah. Dia mesti menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah ini mengajar manusia untuk jadi manusia yang cerdik. Bila manusia beriman kepada Allah, manusia itu kena cari jalan bagaimana dia cerdik. Sebab itu Nabi SAW sebelum dia bawa risalah yang lebih besar, perkara pertama yang dia ajar kepada Nabi, dia kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Nak jadi pandai kena baca, nak jadi pandai kena belajar. Bila manusia itu jadi pandai, dia belajar, maka dia boleh buat beza, comparison di antara mana betul mana yang salah. Kalau dia tak mengaji, maka akan timbul masalah. Saya banyak kali sebutkan tempat ni tuan-tuan tentang ajaran sesat. Ajaran sesat saya beritahu tuan-tuan memang berbiak. Ya. Yang baru ni masuk kawan saya pula, Raja sama di universiti. Untuk kawan dengan Facebook beritahu, bersedialah Dajjal akan muncul, tidak lama lagi dia akan melakukan kerosakan, janganlah ikut Dajjal.
Yang pahala pula tiba-tiba Dajjal ni. Saya kata tak payah tunggu Dajjal, syaitan yang dah ada pun ramai yang orang ikut. Pasal apa nak tunggu Dajjal? Dajjal nak turun lagi pun syaitan dah ramai ikut syaitan. Esok jawab pula, sebut nama Al-Ghazali, nama-nama tentu adalah Nabi-Nabi Allah. Kata mulalah budak ni, start dah. Ini adalah nama-nama Nabi. Saya tanya dia ambil kat mana? Hanya orang-orang kasyaf saja yang mengetahui. Masalah kata dia penyakit. Kita ni tuan-tuan, Nabi ni dia ajar belajar. Aisyah harapkan Nabi bermimpi, Allah Ta'ala turunkan wahyu. Tiba-tiba kita hebat lagi daripada Nabi, hebat daripada Aisyah, kasyaf. Mana datang benda-benda ni? Ini pasal tak mengaji. Siapa yang kasyaf tu? Saya tanya. Yang kasyaf tu sahabat saya. UPSR yang nak keluar ke data ni dah kasyaf belum? Kalau tahu tolong bagi tahu apa soalan yang nak keluar. Ini masalah bila kita bermain dengan magic. Kita bermain dengan sangkaan-sangkaan sedangkan kita lupa. Dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat yang ke-36, 37 kita dah bincang dulu. Wa may yakhshu an zikri rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Allah Ta'ala sebut sekiranya kamu ni tinggal Quran, kamu ni akan bersahabat dengan syaitan. Tengok dalam surah Az-Zukhruf surah 43. Allah Ta'ala beritahu kamu tinggal Quran, kamu akan kawan dengan syaitan. Tiba-tiba mereka tinggal Quran, mereka beriman dengan kasyaf. Tak payah ngaji lah, betul pada kasyaf ni. Jadi ini benda-benda yang kita kena faham. Sebab tu kita kena baca sirah, kena tengok bagaimana Nabi diajar dengan sistem yang tersusun. Datang Jibril, ajar Nabi Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Turun Jibril, ajar Nabi tentang baca, ajar Nabi tentang ilmu. Bila Nabi ni diberi pada ilmu, diberikan dengan petunjuk Allah, dibimbing dengan wahyu Allah, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia mukjizat. Untuk apa? Untuk mengagungkan Allah, bukan tunjuk Nabi ni hebat. Orang yang bila sebut tentang kasyaf, dia tunjuk dia hebat. Dia bukan kata Allah tu hebat, dia hebat. Sebab apa? Dia boleh kasyaf. Jadi tuan-tuan, ini semua adalah ajaran-ajaran yang menyebabkan kita akan terpesong daripada landasan yang betul. Ya. Yang sedihnya yang masa tu kawan-kawan saya di kampus dulu pakai serban lagi. Ada umur macam ni pergi masuk ajaran-ajaran pelik-pelik. Tulis pelik-pelik kat Facebook. Kadang kita pun mula dah start nak menyerang. Ambil mana? Kutip mana? Sahabat saya kasyaf. Masa nak latih Uti Besar Selangor, lupa nak tanya dia. Kasyaf tak siapa jadi. Ini semua adalah penipuan yang dilakukan oleh syaitan yang masuk dalam diri dia. Sebab tu bagi balik ayat, tengok balik. Tengok ayat dalam surah Zukhruf, tengok apa kata Allah. Tengok balik, cek balik. Sebab tu kena faham Quran. Bila tak faham Quran, dia jadi ini akan jadi rosak. Akhirnya manusia mengagungkan manusia. Bila dia dapat sesuatu, dia akan tanya kawan dia. Ini dia panggil pengabdian kepada manusia secara yang kita tak rasa. Dia akan hormat pada guru dia, sehingga dia lupa bahawa guru dia manusia. Hormatnya ada tahap. Bukan sampai kita percaya semua dia cakap dia manusia, dia tidak lepas daripada kesalahan dan kesilapan. Hebat macam mana pun dia manusia, dia tidak akan terlepas daripada salah dan silap. Jadi bagaimana kita nak tahu betul pada salah? Ada Quran, ada hadis Nabi SAW. Tak boleh nak agung manusia sampai tahap macam itu. Tak boleh nak agung. Sebab itu orang yang beriman dengan kalimah tauhid, maka dia boleh beza di antara tahap mana dia nak letak manusia, tahap mana dia nak letak makhluk-makhluk yang lain. Ya? Sebab itu dia katakan bahawa kalimah ini yang menyatukan manusia. Tak kira rupa, paras, bentuk, keturunan. Tengok ni orang pergi haji, semua pergi tempat yang sama. Dengan kalimah tauhid, pergi semua tertumpu di tempat yang sama. Semua melakukan ibadah ritual yang sama. Tawafnya, sa'inya, melontarnya, bermalamnya, minanya, berada di Arafah, semua melakukan benda yang sama, semua memakai pakaian yang sama. Apa yang menyatukan? Yang menyatu adalah kalimah tauhid. Kalimah itu yang menyatukan. Ya? Tak ada benda lain pun yang menyatukan. Yang menyatukan kalimah itulah, la ilaha illallah.
Ya. Baik. Kita tengok nombor 25. Abu Musa Asy'ari berkata, kami sampai, yakni datang kepada Raja Najasyi, yakni Raja Habsyah yang berada di Ethiopia. Dan ketika itu raja duduk di atas kerusi kebesarannya, sedang Amr bin As sebelum dia masuk Islam di kanannya dan Amarah di kirinya, dan pendeta-pendeta duduk bersimpuh. Kata Amr dan Amarah, keduanya utusan kaum kafir Quraisy dari Makkah kepada Raja Najasyi, mereka orang-orang Islam tidak akan sujud kepada engkau. Lalu kami disuruh sujud kepada raja. Ja'far bin Abi Talib menjawab, kami tidak akan sujud melainkan kepada Allah. Kalimah diucapkan oleh Ja'far radhiyallahu anhu itu menjadi semboyan bagi setiap Muslim. Mereka tidak akan sujud melainkan kepada Allah. Ini cerita tuan berlaku tentang hijrah yang kedua, ketika Nabi SAW mula dakwah kepada kaum Mekah. Penindasan demi penindasan yang berlaku, maka Nabi SAW hantar satu kumpulan 40 orang dalam hijrah pertama ke Habsyah. Bila Nabi tahu tentang Raja Najasyi ini, raja yang menganut agama Nasara, yang berpegang teguh dengan kitab Injil, beritahu raja ini baik, maka Nabi hantar mereka berhijrah ke Ethiopia. Jauh tak tuan-tuan? Jauh. Mekah ke Ethiopia jauh. Nabi utuskan 40 orang pergi. Utusan kedua ialah kumpulan yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib. Dalam setengah kitab sirah menyatakan kumpulan ini terdiri daripada 82 orang lelaki dan 28 orang perempuan. Bila kumpulan kedua ni pergi, Amr bin As yang ketika itu belum masuk Islam, menjadi sekutu kepada kaum Quraisy. Mereka tak puas hati, kaum Quraisy tak puas hati sebab rombongan pergi ini dapat layanan yang baik daripada Raja Najasyi. Lalu mereka buat satu rancangan bagaimana nak bawa balik kumpulan ini dan nak bertindakan. Dan mereka mengetahui bahawa Raja Najasyi ini keliling dia pembesar-pembesar dia yang memang mata tak boleh tengok harta, suka kepada hadiah. Lalu mereka bawa hadiah yang banyak, pergi jumpa pembesar-pembesar ni, bagi hadiah kepada pembesar-pembesar ni. Barang-barang datang daripada Mekah. Tuan-tuan kena ingat, Mekah ni dulu tempat semua barang berkumpul kat situ. Satu dunia datang orang berdagang barang kat situ, maka daripada situ bawa ke Habsyah. Dan dia telah merasuah pembesar-pembesar, raja-raja atau ni pembesar-pembesar atau menteri-menteri dengan hadiah-hadiah yang dia bawa, dengan harapan esok nak jumpa raja, minta pembesar-pembesar ni menyokong usul yang dia bawa, iaitu nak bawa balik kumpulan kedua yang dalam hijrah ni. Pembesar ni dapat hadiah, sukalah. Orang ni nak kepada dunia, suka. Maka dia kata tak apa, esok raja dah masuk, kita akan sokong. Jadi esok masuklah raja. Bila masuk raja, apa yang berlaku ialah Amr bin As ni tengok Ja'far bin Abi Talib dan kumpulan Islam ini yang ada juga di istana sebab dipanggil, tiba-tiba tak bagi duduk hormat ataupun sujud kepada Raja Najasyi sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Dia tunjuklah sujud kepada Raja Najasyi, tiba-tiba dia pun tak sujud. Bila tak sujud, Amr bin As kata, kamu ni kenapa kamu tak sujud? Kamu ni kan orang kebanyakan macam tu, kena hormat tak ada sujud. Ja'far bin Abi Talib kata, kami tak akan sujud, kami hanya sujud kepada Allah. Jadi Raja Najasyi duduk dengar. Maka Amr bin As dan juga Amarah bawa usul. Usul apa? Beritahu kepada raja. Kata, wahai Raja Najasyi, mereka ni, kumpulan ni, mereka telah memporak-perandakan agama kami di Mekah. Yang kedua, mereka ni sudah tidak menganut agama datuk nenek moyang kami. Yang ketiga, mereka telah menghina agama datuk nenek moyang kami. Dan yang keempatnya, mereka juga tidak beriman dengan agama kami. Dia pergi jadi cucuk. Dia pergi cucuk raja. So raja marah.
Raja Najasyi bila dia dengar, dia kata apa? Dia kata, apa agama yang menjadikan kamu ni hebat ni? Dah lah agama Datuk Nenek Moyang kamu tak ikut. Agama aku pun kamu tak ikut. Apa yang menyebabkan kamu, agama apa yang kamu ikut yang menjadikan kamu ni berani sampai macam tu sekali? Zaman ni tu zaman dulu, bukan zaman sekarang. Berani sampai macam tu sekali. Apa agama yang kamu ikut ni? Siapa yang bawa agama itu? Maka Ja'far bin Abi Talib beritahu agama yang kami ikut ialah agama yang oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Raja Najasyi kata, boleh kamu bagi aku dalil agama yang dibawa oleh Muhammad ni agama yang betul? Maka Ja'far bin Abi Talib telah membacakan beberapa potong daripada ayat daripada suratul Maryam, surah yang ke-19, bermula daripada ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Dalam surah Maryam, surah ke-19 ya, ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ayat itu cerita tentang apa, tuan-tuan? Ayat itu cerita tentang Maryam yang telah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Maka Ja'far bin Talib baca ayat itu, cerita tentang bagaimana Maryam ini siapa, tiba-tiba datang Jibril kepada dia. Maryam kata, wahai kamu ni takut kepada Allah, kamu tinggalkan aku. Kata Jibril, aku ni Rasul Allah, aku datang ni nak bawa beritahu pada kamu, kamu akan mengandung seorang anak lelaki. Ayat ke-20, Maryam tanya pula, macam mana aku nak mengandung, aku ni orang baik, aku tak pernah berlaku curang, aku tak pernah campur dengan mana-mana lelaki, macam mana aku ni boleh mengandung? Ayat ke-21, Jibril cerita sesungguhnya pada sisi Allah semua itu mudah. Bila mana Ja'far bin Abi Talib baca ataupun menceritakan dalil ini kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi ini raja yang menganut agama Kristian dan agama Nasrani dan beriman kitab Injil asli. Bila dia dengar ayat itu, dia kata apa? Dia kata sesungguhnya apa yang dibawa oleh Muhammad tadi yang kamu ikut samalah seperti mana yang telah disebut dalam kitab Injil. Maknanya benarlah apa yang telah diungkapkan oleh kitab Injil, bahawa inilah Rasul yang disebut, yang diutuskan. Sebab tu raja pun kena cerdik juga. Kalau raja tak cerdik, kena tipu orang kiri kanan ni. Raja ni kena ada ilmu juga. Kalau tidak, memang pasal dia tipu je lah. Kiri kanan dia tipu, nak bohong. Raja pun kena cerdik. Macam Raja Najasyi kena cerdik, kena ada ilmu, kena ngaji, kena tahu supaya tak mudah kena tipu. Kalau tidak, tak kena tipu orang kiri kanan. Macam mana tuanku? Semua okey. Rupanya tak okey pun. Tuanku nak dengar okey, bagi kita tuanku okey lah. Raja Najasyi ni bila dia dengar ayat-ayat ni, kata Raja Najasyi, dia kata dia merasa sebab ada riwayat cerita Raja Najasyi menangis bila dengar ayat ini. Lalu dia berkata kepada Amr bin As, dia kata, wahai Amr, ambil semua harta-harta yang kamu bawa, yang kamu nak rasuah aku ni, bawa balik. Sesungguhnya pada hari akhirat nanti, aku tidak boleh merasuah Allah dengan harta benda. Kamu ambil, bawa balik, dan tinggalkan mereka di sini. Ini yang disebut oleh Raja Najasyi. Tuan-tuan, saya nak sebut di sini, dalam kisah ini tadi, Raja Najasyi tanya satu soalan, apakah agama yang menjadikan kamu berani? Sebab apa tuan-tuan begitu? Sebab mereka di zaman Islam lemah lagi. Tuan-tuan kena faham sejarah ni. Islam lemah, Islam kena tindas, penghambaan banyak. Kafir Quraisy kuat. Golongan-golongan yang bersama dengan Islam dan golongan disebut sebagai mustad'afin, golongan lemah, bukan orang-orang hebat. Amr bin As lepas tu baru masuk Islam, kemudian baru masuk Islam. Abu Sufyan kemudian baru masuk Islam. Umar Al-Khattab kemudian baru masuk Islam. Islam lemah, tetapi bagaimanakah kamu ni jadi kuat? Itu soalan. Agama apa yang menyebabkan kamu jadi kuat? Maka kata Ja'far bin Abi Talib, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalimah ini menyebabkan manusia sudah tidak takut kepada manusia. Ketika mana orang lain sujud kepada Raja Najasyi, mereka tidak sujud. Sebab kalimah ini mengajar mereka hanya sujud kepada Allah, hanya tunduk kepada Allah. Kalimah itu yang menyebabkan mereka jadi kuat.
Sekarang ni kalimah yang kita anuti itu disebut sebagai kalimatul thayyibah, kalimah tauhid. Kita jadi kuat ke jadi lemah sekarang? Kita sendiri tuan-tuan jadi kuat ke jadi lemah? Kita sepatutnya jadi kuat. Kerana apa? Kerana dengan kalimah itu menyebabkan kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah tanya kepada Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, apakah kandungan suhuf yang turun kepada Nabi Musa?" Dia tanya satu soalan. Nabi SAW sebut ada 5 perkara. Saya nak sebut satu saja. Kata Nabi, "Aku merasa hairan bila mana ada orang yang merasa kecewa atas apa yang berlaku kepada dirinya, sedangkan dia beriman dengan qada dan qadar." Ini satu benda yang saya nak sebut daripada 5 tu. Nabi kata, aku rasa heran, macam mana ada orang boleh rasa kecewa, boleh rasa sedih, sedangkan dia beriman dengan qada dan qadar. Tuan-tuan, maksudnya apa tuan-tuan? Macam mana ada orang bila berlaku sesuatu kepada diri dia, sesuatu yang dia tak duga, sesuatu yang dia tak pernah fikirkan, sesuatu yang menyebabkan dia rasa sedih, sesuatu yang menyebabkan dia rasa kehilangan, tiba-tiba kesedihannya melampau, sedangkan orang tu mengaku beriman dengan qada dan qadar. Ini persoalan yang kita kena tengok. Ada orang bila berlaku musibah dia rasa hilang. Kenapa jadi musibah dekat dia? Kenapa berlaku dekat dia? Sedangkan tadi beriman dengan qada dan qadar. Nabi aku rasa pelik. Macam mana ada orang macam tu? Jadi sebab itu tuan-tuan, persoalan iman ni kita kena faham sungguh-sungguh. Kita takut kita tengok kata beriman, tapi kita tak solid iman kita kepada Allah. Kata tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah, kita masih lagi takut dengan manusia. Kata kita masih beriman tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah, kita takut dengan perkara-perkara yang selain daripada Allah. Maknanya ada masalah dekat iman itu. Kita mesti solid tauhid kepada Allah. Minta sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau kita buat ibadat, mesti ada rojak, mesti ada pengharapan kepada Allah. Tak boleh kita buat ibadat, kita main sembahyang maghrib, contoh, main sembahyang maghrib. Lepas tu kita kata, aku dah sembahyang maghrib, Tuhan nak terima. Tak nak terima tu Tuhan punya pasal. Tak boleh macam tu. Kita kena sembahyang, kita mengharap, ya Allah, terimalah sembahyang aku ni. Bukan macam kita pergi kerja, kita pergi kerja, siap tak siap sudah, buat nak marah pergi. Dengan Tuhan tak boleh macam tu. Kita mesti ada harap. Buat ibadat mesti harap Tuhan terima. Kita sembahyang maghrib tadi, lepas kita sembahyang, ada tak perasaan, ya Allah, terimalah sembahyang aku. Kalau Tuhan tak terima, susah kita. Kita berpuasa, ya Allah, terimalah puasa aku. Kita bagi sedekah, ya Allah, terimalah sedekah aku. Kita beribadah korban, ya Allah, terimalah ibadah korban aku. Maknanya orang yang mengaku beriman kepada Allah mesti ada sifat mengharap sesuatu daripada Allah. Harap dia apa? Harapnya itu disebut sebagai mengharap belas kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh orang beriman kata, tak, saya dah beriman, Tuhan nak bagi pahala, bagi. Tuhan tak bagi, itu Tuhan punya pasal. Tak boleh macam tu. Sebab itu ada orang cakap, tak apa saya masuk neraka, masuk ni. Jangan. Neraka ni bukan main-main. Bukan main-main. Sebab tu kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu, kita mengaji. Ada ilmu, baru kita tahu di antara kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalimah yang disebut sebagai kalimah tauhid mesti menyebabkan manusia betul-betul sujud, tunduk, penuh ikhlas dan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan redha terhadap apa jua yang berlaku setelah kita dah berusaha sungguh-sungguh, kita dah buat sungguh-sungguh. Maknanya kita mesti lakukan dengan penuh taat. Kalau tidak, tak jadilah masuk kalimah tauhid itu. Tak jadilah kita orang yang berani untuk mengatakan bahawa satu perkara itu benar, satu perkara itu salah. Maksudnya masuk. Baik. Sebab itu tuan-tuan, kalimah yang telah diucapkan oleh Ja'far bin Abi Talib ini telah menyebabkan Raja Najasyi ini terpegun dan teringin sangat nak jumpa Nabi SAW.
Kalimah ini Raja Najasyi tengok Nabi telah bentuk satu kumpulan manusia yang jadi hebat. Kumpulan yang 80 orang saja, manusia ini jadi hebat. Kerana apa? Kerana kumpulan ini, kumpulan yang berjaya dididik oleh Nabi SAW dalam keadaan masyarakat sedang memperhambakan diri kepada masyarakat. Masyarakat memperhambakan diri kepada harta. Masyarakat memperhambakan diri kepada dunia. Tiba-tiba ada satu kumpulan manusia yang mereka berani bercakap dengan pemerintah, bercakap dengan raja bahawa mereka tidak boleh buat perbuatan ini kerana perbuatan sujud hanya kepada Allah. Berani macam tu sekali. Tak ada kata tak apalah kita sujud bila kita pun tidak lupa negara dia. Kan dia halau macam mana? Tak ada teori tu, tak ada. Tak datang akal tu pada dia. Tetap istiqamah. Apa berlaku, tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Boleh tak? Saya berhenti sekejap dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita tengok yang ke-26. Iman kepada Allah di samping mengakui bahawa Allah itu ada dan Maha Esa, juga perlu mempercayai sifat-sifat kesempurnaannya. Di antaranya bahawa Allah mengetahui segalanya, tiada yang tersembunyi baginya barang sesuatu pun. Dia Maha Kuasa dan sanggup melaksanakan segala kehendaknya dengan tiada dapat dihalangi oleh sesiapa pun dan kekuatan apapun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang bermaksud, di sisi Allah kunci perkara yang baik, tiada yang mengetahui melainkan Dia, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan sehelai daun yang gugur diketahui jua oleh Allah,
Tidak ada sebutir biji di dalam kegelapan bumi, yang basah dan yang kering, melainkan semuanya ada dalam kitab yang terang. Bila kita sebut tentang kalimat tauhid, sebut tentang beriman kepada Allah, maka kita kena ada ilmu untuk kenal Allah. Tak cukup hanya kata saya mengakui tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, betul full stop. Tak ada. Dia mesti kena tahu, kena kenal Allah. Allah itu bagaimana? Sebab dengan kenal Allah itu menyebabkan manusia ini jadi bertambah iman. Bila dia tak kenal Allah, itu yang masalah dengan iman. Iaitulah yang pertamanya sekali, bila dia mengatakan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia kena terima bahawa Allah itu Esa. Tak ada satu, tak ada dua. Satu saja, Allah itu satu saja. Tak ada kongsi kuasa, tak ada sharing power. Allah itu satu, tidak dua. Dan mempercayai sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Kita tahu tentang Allah itu sempurna. Kita manusia tak sempurna, banyak kelemahan. Allah itu sempurna. Kita tak sempurna. Bukti kita tak sempurna apa? Kita melalui proses-proses yang tertentu. Proses daripada dalam kandungan ibu jadi bayi. Bayi keluar pun tak sempurna, tak boleh berjalan, tak boleh makan sendiri. Lepas tu boleh berjalan, boleh makan sendiri. Kemudian melalui proses-proses tua. Proses dulu kuat, sekarang dah tua, tak larat. Mana tak sempurna kita. Akhirnya kita akan mati. Tak sempurna. Allah itu sempurna, dia tidak mati-mati. Ya? Kena kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tahu perkara-perkara baik, perkara-perkara tersembunyi. Sebab dia Allah, dia yang menciptakan. Ya, dia yang menciptakan. Dan Allah melakukan sesuatu atas kehendak dia tanpa disuruh, tanpa ada mana-mana proposal, tanpa ada mana-mana usul. Tak ada siapa pun bagi cadangan, wahai Allah buat ni, tak ada. Dia buat dengan kehendak dia. Dan setiap yang diciptakan oleh Allah, semuanya ada manfaat. Kita dia tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak kaji. Bila orang kaji, dia jumpa. Contoh tuan-tuan kan, ada orang tanya saya soalan baru ni. Dia kata, Ustaz, apa hukumnya jual lintah dengan jual cacing? Rezeki dapat tu macam mana? Mungkin zaman dulu orang tak buat kajian, ada tak manfaat dia. Sudah ada fatwa kebangsaan dia pun tentang jual cacing dan jual lintah. Orang perempuan gunakan cacing tu buat kosmetik. Ada fatwa kebangsaan dah jelas dah. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Orang berniaga kan, jual lintah dulu, jual cacing. Ya. Orang dulu mungkin tak ada pengalaman, tidak ada teknologi, tidak ada kajian. Mas sekarang ada kajian. Ada kajian dengan ilmu, maka Allah baru tahu setiap benda yang Allah Ta'ala cipta tu ada manfaat. Allah Ta'ala ni buat sesuatu mesti ada manfaat. Dia bukan buat macam kita suka-suka. Kita ni buat satu-satu suka-suka, tak ada apa nak buat kuih. Orang perempuan buat kuih, buat kek, buat apa, dah tak tahu apa nak buat kek. Ambil internet, buat bakar tak jadi, buat bersampak. Dah tak tahu nak buat apa. Nak bencin-bencin, tak tahu nak buat apa. Telefon kawan-kawan pergi main golf, pergi mancing kan. Tak tahu nak buat apa, mancing lah. Allah Ta'ala ni dia tak macam tu. Dia buat sesuatu tu ada sebab, dengan kehendak dia, dan ada manfaat kepada kita. Kita dia tak tahu. Ya, bila kita buat kajian baru kita jumpa, oh ini manfaat dia, ini manfaatnya. Allah Ta'ala larang kita untuk buat sesuatu, ada manfaatnya, ada sebab dia. Ya, itu Allah Ta'ala buat begitu. Maka kita kena kenal Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuasa-kuasa dia. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ini, apa kata Allah? Allah mengetahui perbendaharaan perkara ghaib. Maknanya segala isi ghaib Allah Ta'ala tahu, perkara yang akan datang. Sebab itu banyak tuan-tuan, kalau tuan baca Al-Quran, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalaulah kami tidak ceritakan kepada kamu perihal pemuda Bani Kahfi, pasti kamu tak tahu. Mereka berbincang tentang berapa orang pemuda Bani Kahfi ni? 5, 3, 7. Ada kata 7 tu termasuk dengan anjingnya. Allah Ta'ala kata apa? Semuanya adalah dalam rahsia. Jangan kita lukkan. Sebab Allah tak beritahu berapa jumlah dia. Ada ulama tafsir kata 5, ada kata 7, ada kata 7 tu termasuk dengan anjingnya. Semuanya dalam rahsia Allah.
Jadi benda yang Allah Ta'ala tak bagi tahu, tak payah kita sebut-sebut lagi cari. Pergi cari nama Allah itu ada 99. Yang satu tu hanya kami lah ahli tarekat saja yang tahu. Macam penyakit kan? Start dah mula lah. Hak 99 tu pun tak faham-faham lagi. Dia cari hak satu yang rahsia. Apa pening kita tuan-tuan? Hak 99 tu dah hafal belum? Faham belum? Buat tak? Beriman sungguh-sungguh ke? Boleh kupah ke tentang 99? Tak, dia cari hak satu yang tersembunyi. Hanya kami lah ahli-ahli tarekat yang mengetahui. Anda cari penyakit. Ini semua cari sakit. Hak terang-terang ada tak nak beriman, dia cari hak tak lupa. Benda yang ada Quran, ada dalil, tak nak beriman, betul dia cari hak kasyaf. Saya satu masa balik raya tu, saya tersangkut dia 14 jam pada dia Kelantan. Dia sangkut 14 jam. Jadi sampai di Kelantan, saya tukar channel radio saya dengar radio Kelantan. Dan rancangan itu agak menarik tuan-tuan. Rancangan itu tentang hampir setengah jam. Rancangan dari radio Kelantan tu. Rancangan cerita tentang Tok Kenali. Jadi mereka cerita tentang Tok Kenali, pengkaji sejarah cerita tentang Tok Kenali. Ada yang buat tesis, master, PhD dan sebagainya. Ada satu orang tuan, orang yang hebat yang kaji tentang sejarah hidup Tok Kenali. Dia menyatakan bahawa Tok Kenali tak pernah cerita tentang kehebatan benda-benda yang ada kat diri dia. Tapi ada kehebatan yang ada pada Tok Kenali yang orang tak ambil tahu. Apa dia? Tok Kenali ni adalah manusia pertama yang garang majalah masa zaman awal berjajah dulu. Yang tu orang tak nak ambil kira. Saya lupa nama majalah. Dia mengarang majalah. Tok Kenali tak nak cerita tentang kasyaf dia, tentang ilmu hebat dia tak cerita. Tapi orang, ilmu Tok Kenali tu orang tak ambil. Orang yang ambil ilmu yang Tok Kenali tak cerita. Tok Kenali datang, Tok Kenali kata jangan kamu potong dahan pokok ni, nanti buah banyak kat sini. Dia pun tak potong. Esok tengok buah banyak. Itu orang macam ni. Yang ilmu yang dia ajar penulisan, pembacaan tentang lawan penjajah, semua orang tak ikut. Semua orang tak nak pergi terokok. Sedangkan itulah ilmu besar ni diajar secara formal oleh Tok Kenali. Sebab tu ada orang dia terpengaruh dengan benda-benda yang macam ni, benda-benda yang tidak jelas. Dan nak cerita tentang betul ke Tok Kenali ada benda-benda tu tak dapat nak dibuktikan pun. Dan Tok Kenali pun memang tak duk cerita pun, hebat dia tak cerita, cuma cerita-cerita orang sahaja. Tapi ilmu yang Tok Kenali ajar orang tak nak belajar. Itu yang kajian yang tunjukkan menarik juga. Saya tengok habis setengah jam. Bagus juga jam dapat dengar cerita. Taklah jam tak tahu pula cerita tu. Kajian yang mereka buat ya. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang apa? Allah Ta'ala mengetahui benda yang ada di daratan dan di lautan. Semua yang ada di darat Allah Ta'ala tahu, semua yang ada di lautan Allah Ta'ala tahu. Contoh cuba bayang tuan, kita lepas lama dah makan ikan, tak habis-habis ikan. Zaman tu nenek moyang kita duk makan ikan sampai lah duk makan ikan. Ikan tak habis-habis. Siapa yang tahu berapa juta bilion ikan dalam tak ada siapa. Semua adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu diberi oleh nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap helai daun yang gugur diketahui oleh Allah. Setiap helai, tuan-tuan boleh bayang, dia sebut setiap helai dalam dunia ni ada berapa trilion, tak ada kira lah, infinity helai daun. Tapi Allah Ta'ala tahu setiap helai jatuh. Makna hebat ni ilmu Allah. Kita kat rumah kita kalau ada pokok mempelai jatuh daun pun tak tahu, kecuali dah kering, tak tahu. Ini ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak sebut, maknanya apa? Hebatlah Allah. Setiap yang jatuh itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pula kata Allah Ta'ala ni tak ada kecil kan, dia kira daun jatuh je ke? Jangan kata macam tu. Masa saya belajar di Indonesia, pensyarah saya kata apa? Cuba kamu tengok dari luar sana, kapan pokok itu ada di situ? Pensyarah saya ajar tafsir Quran. Kapan pokok itu ada di situ? Kan kedua bulan lepas pokok itu tidak ada di situ. Siapa yang jadikan pokok itu? Kita dalam kelas ni semua Ustaz. Allah yang jadikan. Allah jadikan pokok itu. Allah jadikan. Tak betul. Oh sudah. Syarah kata tak betul, kita pun duk lawan kan syarah.
Apa bukti Allah Ta'ala jadi ya? Kita pun bagi kun fayakun. Allah Ta'ala kata kalau jadi. Ini tak betul. Setengah jam lawan dalam syarat. Lama-lama kita berkata, Pak, bapak saja bagi jawapannya apa Pak? Allah Ta'ala tidak jadikan pokok itu. Allah Ta'ala itu kerjanya bukan menanam pokok. Allah Ta'ala menjadikan evolusinya sahaja. Allah Ta'ala cipta sesuatu fitrah. Bila dia cipta, maka fitrah itu berjalan. Mengaji falsafah ni tu kan? Saya mengaji akidah, falsafah, tasawuf. Itu bidang saya di universiti dulu. Allah Ta'ala cipta evolusi. Dia cipta satu evolusi, maka evolusi itu berjalan dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan setiap pokok tu Allah Ta'ala lagi cipta dia kata. Jadi kita faham dalam konteks falsafahnya begitu. Ya, falsafahnya begitu. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala, tidak ada sebiji benih ataupun tidak ada sebiji sel yang berada dalam perut bumi yang duduk dalam kegelapan, tidak timbul cahaya, melainkan semuanya diketahui oleh Allah. Sama ada sel itu, biji itu, kering ke basah, Allah Ta'ala tahu. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Mana kita tahu tuan? Kita campak biji benih tu boleh tumbuh pokok, tak tahu. Semuanya adalah rahsia Allah. Ya. Dan juga Allah Ta'ala menceritakan bahawa ada yang diceritakan secara terang di dalam kitab, ada yang tak diceritakan oleh Allah. Ada yang Allah Ta'ala beri ilmu itu kepada kita, ada yang Allah Ta'ala tak beri, ya, yang disebut secara jelas. Kita tengok dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26. Ni tuan-tuan selalu baca ni. Ayat ni selalu tuan-tuan baca ya, surah Ali Imran ayat 26. Majlis tahlil dia baca. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzimul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, iaitu kekuasaan. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau ambil kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau rendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau segala kebaikan, sesungguhnya Engkau kuasa atas segala sesuatu. Kerajaan yang maha dahsyat, kerajaan yang maha hebat adalah kerajaan Allah. Allah Ta'ala yang memerintah kerajaan ini. Itulah kerajaan Allah yang maha dahsyat, maha hebat. Dia mengatur tentang hujan, ribut, taufan, suhu, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya itu disebut sebagai kerajaan yang hebat. Ya, hari akhirat itu kerajaan Allah. Tetapi Allah Ta'ala bagi kepada manusia sedikit kekuasaan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia juga mengambil daripada sesiapa yang dia kehendaki. Bila Allah Ta'ala bagi sedikit kekuasaan, bagi sedikit kekuasaan memerintah, tak semestinya orang yang diberikan itu mendapat rahmat Allah. Tak juga. Fir'aun Allah Ta'ala bagi kepada kekuasaan memerintah, tetapi dia memerintah dengan zalim, dan dia mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak bermakna bahawa sesuatu kerajaan yang diberikan kekuasaan oleh Allah, bahawa kerajaan itu adalah kerajaan yang dimuliakan oleh Allah. Kerajaan itu hanya akan jadi mulia bila mana dia memuliakan Allah. Dia meletakkan Allah di tempat yang paling tinggi. Dia meletakkan Quran di tempat yang paling tinggi. Dia meletakkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat yang paling tinggi. Ketika itu kerajaan yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini Presiden Yaman dah cabut lagi di Arab Saudi. Saya tadi tu cek dengan anak murid saya dekat Yaman. Kerajaan Yaman, Presiden Yaman lari dah pergi Arab Saudi lah, ya, untuk rawatan sebab dia tercedera dalam serangan daripada puak Syiah, puak Houthi di sana. Puak Houthi dia dah kuat. Raja Malaysia dekat sana 300 orang. Semalam dia hantar gambar kat saya. Tempat yang Raja Malaysia duduk tu tempat kena serang 1 kilometer daripada tempat tu. Jadi saya tanya, macam mana Raja Malaysia ni? Tengah fikir nak, kerajaan tengah fikir nak balik. Tengok keadaan dulu, tapi sekarang ni berlaku kejahatan senjata. Di Yaman berlaku kejahatan senjata. Senyap sekejap, cuma dia kata masih lagi ada bunyi tembakan. Mungkin puak Houthi ni, puak Syiah Houthi ni, mereka meraihkan kemenangan. Ini berlaku di sana. Pemimpin dia cabut lagi lah. Bawa menteri-menteri dia cabut lagi. Rakyat dia jalan dari mana? Ya.
Allah Ta'ala akan bagi kerajaan, pemerintahan, kekuasaan pada siapa yang dia kehendaki. Tetapi orang yang ikut perintah Allah, dia selamat. Yang tidak ikut, dia akan menerima bencana di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan muliakan manusia. Siapa yang dia nak muliakan tu pulang pada dia. Tak boleh kita kata, kenapa lah Allah Ta'ala nanti tu jadi Perdana Menteri, jadi Presiden. Kita tahu rekod dia buruk, kita kenal dia. Allah Ta'ala yang bagi. Tapi kalau dia tak berubah, dia cari naas. Dia pegang kuasa, dia pegang amanah. Dia pegang kuasa, dia pikul tanggungjawab besar. Macam mana nak jawab dengan Allah? Sahabat-sahabat Nabi jadi khalifah takut nak pegang kuasa. Kita berebut nak pegang kuasa. Macam-macam nama kita hantar. Sebab nak masing-masing nak pegang kuasa. Sahabat-sahabat Nabi takut akan tolakkan aku. Nabi wafat, suruh Ali kata kamu nak berwakaf. Tak berwakaf, kata Umar lah. Masyarakat nak berwakaf jadi. Kita tak berebut nak jadi, ya. Yang lebih dahsyatnya, orang yang tak jadi itu yang susah hati. Siang malam tak tidur. Nama dia tak ada pun, sedangkan MP tak ada pun. Dia tak tidur malam. Yang naik jadi MP tidur malam, yang turun tak jadi MP tidur malam, dia tak tidur malam, ya. Sebab manusia ni dia cari dunia macam tu lah. Takut bila orang lain jadi tak dapat projek, tak dapat projek akhirat. Ni projek orang lain dah lepas ni, sebab dia harap pada manusia. Harap pada manusia. Jangan harap pada manusia, harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut di situ, di tangannya, di kekuasaannya itu segala kebaikan. Kamu nak jadi baik, kamu kena minta dia. Baik yang Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat yang ke-222, surah Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, sesungguhnya aku ini sayang, cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Tuan-tuan, bila sebut orang bertaubat, maksud dia apa? Maksudnya orang buat dosa lah, kan? Orang buat maksiat, langgar perintah Allah, langgar larangan Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata dia akan sayang orang ni. Dengan satu je syarat dia. Apa dia? Taubat. Kamu bertaubat, aku akan cinta kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala cinta kepada orang bertaubat. Wa yuhibbul, dan cinta kepada orang yang mutatahhirin, yang membersihkan diri dia. Bersih maknanya apa? Bersih maknanya dia buat kebaikan. Tadi dia taubat, lepas dia taubat dia buat kebaikan, sucikan dia, buat amal-amal soleh. Tuan-tuan boleh bayang tak? Inilah Allah Ta'ala. Buat dosa macam mana pun, satu je jangan buat syirik kepada Allah. Lain pada tu, buatlah Allah Ta'ala kampun. Bukan maknanya kita ni disuruh buat dosa. Tak, ceritanya ini tanda sayangnya Allah kat kita. Dosa melangit macam mana pun, buat taubat, Allah Ta'ala sayang. Beza kita dengan manusia, kita dan manusia lain. Kita orang buat salah dengan kita, tuan-tuan. Calon kereta sini tak tegur, 3 tahun tak tegur. Kereta kena calon. Anak kita pergi calon kereta kawan, 3 tahun tak tegur. Anak kita curi mangga orang tu, 3 tahun tak tegur. Allah Ta'ala ampun. Kita tak macam tu, ya. Sebab itu bila mana disebut Allah Ta'ala tu kasih sayang, kita kena kenal sifat Allah. Kenal Allah ni siapa? Dia sayang kat kita, dia cinta kita. Syaratnya taubat. Taubat ada dosa. Ada orang, satu kuliah saya mengajar di tempat, umur 60 lebih. Dia kata, Ustaz, saya rasa tak guna saya minta doa dengan Allah. Berat ni. Saya buka soalan lepas kuliah, dia tanya soalan. Umur 60 lebih kan? Saya rasa Ustaz tak guna saya minta doa dengan Allah. Saya kata, kenapa? Takkan Allah Ta'ala tu nak kabul doa saya? Saya banyak dosa. Jadi apa guna saya berdoa dengan Allah? Ini dia panggil dia tak kenal Tuhan. Allah Ta'ala dia bukan macam kita lah. Allah Ta'ala ni dia akan apa? Kamu minta, makin kita minta, makin kita merayu, makin kita dekat dengan dia. Kita dengan manusia bukan macam tu. Makin kita banyak dosa, makin dendam, makin sakit hati, makin jauh, makin lari. Allah Ta'ala tak macam tu. Saya kata Tuhan ni salah faham. Tuhan ni tak kenal Allah. Allah bukan macam tu. Kita bagilah dalil-dalil Quran kat dia.
Dia pun diam. Ayah tu tak terima. Tapi kuliah saya masih lagi datang. Saya lagi datang. Lepas tu bila habis, dia tanya soalan. Berat tak tuan-tuan orang gini? Jangan main-main. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masa muda tak sayang. Orang yang tanya soalan ni, saya pergi cek latar belakang dia. Siapa dia ni? Ini adalah kumpulan Pok Yehin dulu. Ini masuk dulu tuan-tuan. Pemain gitar karet Rahman Hassan punya grup. Tuan-tuan jangan tanya nama dia siapa tu. Yang melampau boleh. Pemain gitar karet. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak belajar gitar karet, main dengan saya. Umur 60 lebih. Main gitar karet sama Pok Yehin. Tuan-tuan boleh bayang tahun 60-an, tahun 70-an, main gitar karet kelab malam ni kat mana tuan? Mana tuan? Tandut. Apa ada kat tempat-tempat tu? Minuman-minuman keras. Dia kata apa? Perempuan apa? Apa lagi? Apa tadi? Kabaret. Tu boleh bayang zaman tu minum arak, perempuan kabaretnya dengan malam-malamnya, dengan tariannya sampai apa nama tu? Mahmud Jun pakai samping juga pergi malam-malam. Pergi sana tukar samping. Kata nak pergi jadi wali nikah ya. Zaman. Jadi dia rasa dosa dia banyak. Takkanlah Tuhan ampun. Banyaknya dosa, semayang tak cukup waktu. Jadi saya kata, tak, Allah Ta'ala tak macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kamu taubat tu ampun. Habis had dulu macam mana? Wa yuhibbul mutatahhirin. Sucikan diri kamu. Banyak buat amal sunat. Kalau nak suruh dia qada, manalah nak qada tu kan? Umur 60 tahun. Kita ambil lah tuan-tuan. Katalah dia taubat umur 60. Umur balik umur 15. Kita ambil lah umur 15. Berapa tahun tu lah? 45 tahun. Nak suruh dia qada, mampus atas sejadah lah. Mati sejadah pun tak jadi kerja. Sungguh dia kata, cuba tuan-tuan fikir. Satu hari nak semayang setengah jam. Kan? Setengah jam dia semayang satu hari. Subuh, maghrib, isyak setengah jam. Satu tahun ada 365 hari. Kalau setengah jam, berapa tu kan? 182 jam lebih kurang, 43 jam. Bagi 24, kali ini 45 tahun. Saya kata memang mati sejadah dia kecil. Tak jadi kerja. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata, wa yuhibbul mutatahhirin. Sucikan diri kamu, buat amal-amal soleh, taubat. Itu dia pakai pandangan daripada Imam Malik. Imam Malik beri pandangan macam tu lah. Kalau kita ni tertinggal amalan banyak, dosa banyak, apa nama, sembahyang tinggal banyak, macam mana buat? Imam Malik kata taubat. Lepas tu buat amal-amal sunat. Nak qada tak? Dan nak qada. Pandangan Imam Syafi'i bagaimana? Pandangan Imam Syafi'i qada. Saya setuju qada pandangan Imam Syafi'i, tetapi siapa golongan yang tinggal dia tu dalam tempoh yang pendek kan? Katalah umur 15, umur 20 contoh ya tuan-tuan. Umur 20 baru dia kembali. 5 tahun dia tinggal, okeylah. Rasional dia kata lah 5 tahun. Tapi kalau 45 tahun dia tak jadi tuan-tuan. Sembahyang raya dia tak datang. Pakai samping baju Melayu sokok tinggi tak datang sembahyang raya. Cucu tanya kenapa atuk tak pergi sembahyang raya? Tak boleh sembahyang nak. Sebab tak wajib, ada tinggal lagi. Mana boleh buat sunat? Maka kita Nabi kata apa? Tak boleh buat yang sunat sebab ada hak qada. Betul ke statement tu kan? Kalau macam tu jenuh tuan-tuan tak masuk duit dalam tabung. Sebab apa? Hutang semua ada hutang. Hutang rumah, hutang PTPTN, hutang kereta, hutang alung, hutang pos memot. Semua ada hutang. Hak wajib bagi hutang. Takkan masuk duit dalam tabung. Tabung tu sunat. Jadi fiqahnya apa? Fiqahnya jalan dua-dua. Jalan dulu. Korban orang tak dapat. Pasal kalau dapat korban, hak wajib ada lagi tu. Jadi sebab tu kita kena faham. Bila kita mengaji banyak fiqah, tak akan jumpa nanti. Saya mengaji fiqah lah tuan-tuan ni. Ajar Pak Akidah masuk fiqah juga. Jadi tuan-tuan, bila mana disebut tentang Allah Ta'ala dia bagi kebaikan. Ini yang disebut, dia bagi kebaikan kepada siapa yang dikehendaki, dan dialah yang mempunyai segala ada sesuatu. Allah Ta'ala sebut apa? Dia kata kulli syai'in qadir. Maka dia kata dialah yang mempunyai segala sesuatu. Berharap dengan dia, minta dengan dia, merayu dekat dia, memohon dekat dia dengan sungguh-sungguh. Jangan merayu dengan manusia, jumpa Tok Imam nangis-nangis. Dengan Allah Ta'ala tak nangis.
Jumpa kaum muslim nangis-nangis, pergi mahkamah nangis depan hakim. Dengan Tuhan tak nangis. Tak betul, menangis depan Tuhan. Depan imam tahan nangis, depan Tuhan nangis. Ini tak depan Tuhan, tak ada nak nitik mata. Syawal sejadah seorang-seorang tak jadi. Main sembahyang seorang-seorang tak boleh nak nitik mata. Maknanya mengadu dengan manusia lebih daripada mengadu dengan Allah. Susah tu. Kena mengadu dengan Allah. Dia menangis sungguh-sungguh. Nabi macam tu, menangis sungguh-sungguh. Berat kata Aisyah, janggut Nabi basah kerana air mata. Kita janggut basah kerana air liur. Tidur dengan khutbah. Nabi basah janggut dengan air mata. Kejut Aisyah. Macam ni Nabi. Siang hari Nabi senyum, Nabi ketawa, Nabi bergurau senda. Malam Nabi menangis dengan Allah. Kita tak. Terbalik, dengan manusia kita menangis, merayu, tapi dengan Allah kita tak menangis, tak menitiskan air mata. Maknanya ini dikatakan bahawa kita kena betulkan balik pengharapan kita kepada Allah, mengadu kita kepada Allah mesti lebih daripada mengadu kita dengan manusia. Ya, itu betul. Saya sekat situ sajalah. Ya, InsyaAllah kita sambung bukti perkara yang ke-27. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.